Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 2 suratul Hashr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr ma zanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibuh وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. Dialah, yakni Allah, yang telah mengusir orang-orang kafir di antara ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasara, dari kampung halaman mereka bagi kali pertama pengumpulan dan pengusiran mereka dari semenanjung Arab. Ma zanantum an yakhruju, kamu orang-orang mukmin sama sekali tidak menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan keluar begitu mudah, dan mereka juga menyangka dapat mempertahankan mereka dari azab Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, lalu datanglah serangan Allah ke atas mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, dan Allah telah mencampakkan perasaan cemas ke dalam hati mereka. Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa aidil mu'minin, lalu mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar, oleh itu ambillah pengajaran wahai orang-orang yang mempunyai fikiran. Ayat yang kita baca ini mendedahkan kepada kita satu kejadian yang jarang berlaku, iaitu pertolongan segera. Sebaik saja kesalahan itu dilakukan, tindakan pada ketika itu juga diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertolongan kelas pertama lah kira-kiranya. Pertolongan yang seumpama ini hanya diberi kepada nabi-nabi.
Kadang-kadang Nabi-Nabi juga memerlu tunggu masa, kalaupun tidak pada zaman, kalaupun pada zaman hayatnya, tidak selepas daripada dia wafat, tetapi tidak sesegera pertolongan Allah terhadap Nabi ketika saat-saat ia dibuat perancangan untuk dibunuh, dan pada ketika itu balasannya mereka akan diusir keluar daripada bumi Madinah. Bilangan mereka kira-kira 1,500 orang. Yahudi mempunyai puak-puak mereka di Madinah, antaranya nama Banu Nadir, Banu Qainuqa dan Banu Quraizah. Ini puak-puak kecil mereka, puak-puak. Kumpulan ini semuanya Yahudi Madinah. Maknanya Madinah ini dikuasai orang Yahudi sebelum kedatangan Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin bumi sucinya itu, Madinah, diduduki oleh orang bukan Islam, Yahudi, Nasara dan musyrikin. Mahulah semuanya orang Islam. Tindakan yang dibuat oleh Allah dengan mengusir mereka keluar, huwallazi, dialah Allah yang mengeluarkan. Maknanya tangan Allah yang maha kuasa, maha berkuasa, Al-Azizul Hakim, dan maha bijaksana, yang mengurus terus, yang menjalankan terus, seolah-olahnya tidak diganggu, tidak dicampuri oleh mana-mana kuasa. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li'awwalil hashr. Li'awwalil hashr maknanya pengusiran yang pertama ini dia berlaku. Ini dia kuasa Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam ayat ini. Kamu sendiri wahai Muhammad tidak menyangka boleh jadi begitu. Lebih-lebih lagi kaum Yahudi, mereka tidak juga menyangka bahawa tindakan begitu pantas diambil oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menukarkan kuasa pemerintah di Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam begitu segera. Ma zanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah syai'a. Mereka tidak menyangka bahawa benteng pertahanan mereka boleh dipecah dalam masa sekelip mata saja, sekejap. Kita sebutlah semalam Nabi SAW datang atas jemputan orang Yahudi. Ibnu Mishkam namanya, dijemput untuk mengurus hal-hal pampasan di atas kesalahan membunuh oleh orang Islam. Orang Islam tidak mendapat maklumat sebelum itu bahawa Bani Amir telah memeluk Islam. Buat dia. Oleh yang demikian dia dibunuh dalam masa tidak damai waktu ini. Tidak damai. Jadi bagi mengelakkan supaya jangan terlewat tindakan, lalu mereka membunuh. Tiba-tibanya salah, mereka telah memeluk Islam. Menurut perjanjian, siapapun yang diserang, dibunuh, maka badan keselamatan ini bertanggungjawab, iaitu Yahudi dan orang Islam hendaklah bekerja sama untuk mendapatkan pampasan untuk diberi kepada mangsa yang dibunuh. Jadi ketika Nabi SAW sedang menguruskan urusan itu, mereka membuat satu perkataan sulit untuk membunuh Nabi. Kata ketua mereka, peluang yang seumpama ini tidak akan berulang lagi jika kamu tidak bertindak. Bawalah batu naik ke atas jidar, atas bangunan di rumah, dan betul-betul Nabi yang sedang bersandar di jidar itu, di dinding itu, tempat itu kamu hendaklah gugurkan batu besar ke atasnya. Katanya ini satu peluang yang sangat baik. Tetapi mereka keluar masuk jumpa dengan Nabi. Maknanya pada ketika itu Nabi menganggap bahawa mereka boleh terima dengan jujur, kerana ini termasuk di dalam
Dusturul Madinah. Dusturul Madinah tertulis dalam Perlembagaan Madinah keselamatan ini. Antaranya yang dibutirkan Banu Nadir, keselamatan mereka terjamin. Dan pada masa yang sama juga, masa yang sama Abu Sufyan sedang mengatur untuk menyerang dari Makkah, untuk menyerang Madinah. Dan Yahudi menyatakan, kami sedia bekerja sama dengan kamu, kami sedia bekerja sama, kata Yahudi. Jadi itu salah satu daripada faktor peperangan. Kita pergi kepada dulu, kita baca faktor-faktor peperangan. Pengusiran Banu Nadir. Banu Nadir ialah nama suku kaum Yahudi yang tinggal di selatan semenanjung Arab, seramai 1,500 orang. Bilangan mereka tidak besar. Tetapi berbanding dengan orang Islam yang baru saja tiba daripada Mekah, baru saja tiba dari Mekah ke Madinah, kira-kira 1,500 orang Yahudi besar sebenarnya bagi umat Islam untuk melawan. Sebab mereka baru datang ke Madinah, mereka tidak bawa harta benda, mereka tak bawa, tapi bawa semangat dan iman. Mereka dikesan wujud di sekitar Yasrib. Yasrib ni nama dulunya nama Madinah, Yasrib. Mereka dikesan wujud di sekitar Yasrib, Madinah hingga abad ke-7 Masihi. Nabi SAW bertindak mengusir mereka dari bumi Madinah setelah melanggar kerjasama keselamatan sebagaimana dalam Piagam Madinah. Mereka bersetuju dengan Piagam Madinah ini, dan Nabi SAW juga menerima ada beberapa pembetulan yang mereka mahu. Nabi terima. Sebaliknya membuat pakatan sulit untuk membunuh Nabi SAW tatkala Nabi berada di perkampungan mereka untuk mendapatkan kerjasama bagi menyelesaikan bayaran pampasan qisas, bayaran diat kepada dua mangsa dari Bani Amir yang terbunuh. Dalam kejadian itu Nabi SAW segera pulang. Tak ada siapa yang memberitahu. Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada Nabi bahawa keadaan sekarang dalam bahaya. Nabi segera sebelum mendapat apa-apa keputusan tentang diat yang nak dibayar itu, Nabi dengan segera tinggal. Sedangkan pada ketika itu beberapa orang pengawal keselamatan Nabi berjaga di luar kawasan rumah itu, di luar rumah. Namun begitu Nabi SAW dikeluarkan oleh malaikat, hingga pengawal keselamatan tidak menyedari bahawa Nabi sudah tiada lagi di dalam rumah itu. Nabi segera pulang ke Madinah untuk mengeluarkan arahan bahawa Yahudi Banu Nadir mesti dihalau keluar sekarang, serta-merta diberi amaran kepada mereka. Nabi mengepung, lalu mengarah, bila Nabi keluar daripada rumah itu, lalu mengarah mereka supaya meninggalkan bumi Madinah dalam tempoh 10 hari. Nabi keluar, dan pada masa yang sama Nabi mengarah dalam 10 hari hendaklah mereka kosongkan kawasan perkampungan mereka. Nabi mengepung mereka beberapa malam tatkala mereka berkubu, hingga mereka bersetuju untuk meninggalkan bumi Madinah, dan kediaman mereka dengan dibenarkan mereka membawa keluar barang-barang kepunyaan mereka tidak lebih dari sepenanggungan unta tanpa senjata. Dalam masa 10 hari Nabi beri peluang kepada mereka keluar, dan mereka tidak boleh bawa keluar senjata kecuali satu barang-barang harta benda mereka tidak termasuk senjata, kadar sepenanggungan unta setiap keluarga. Itu saja yang dibenarkan dalam masa 10 hari. Tapi dalam tempoh ini mereka berkubu dalam ladang tamar mereka.
Menurut undang-undang Islam, peperangan tidak boleh merosakkan harta benda. Tak boleh memotong pokok, tak boleh bakar rumah-rumah ibadat musuh, dan tak boleh khianatkan orang tua dan wanita. Tak boleh. Semuanya ini mesti dijaga. Tidak seperti peperangan biasa pada hari ini. Negeri selepas perang penuh dengan senjata, penuh dengan periuk api dan sebagainya. Tapi Islam larang semuanya itu. Larang. Tetapi oleh kerana kubu ini sukar untuk ditembusi kerana mereka berkubu di dalam ladang-ladang tamar, maka Nabi SAW mengambil suatu tindakan segera membakar pokok-pokok itu. Membakar. Ayat menyatakan tindakan membakar adalah tindakan Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa al'adzabahum fid dunya. Tindakan itu tindakan yang telah ditentukan oleh Allah terlebih dahulu. Maknanya bukan tindakan Nabi, tapi tindakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengepung mereka beberapa malam tatkala mereka berkubu hingga mereka bersetuju untuk meninggalkan bumi Madinah dan kediaman mereka, dengan dibenarkan mereka membawa keluar barang-barang kepunyaan mereka tidak lebih dari sepenanggungan unta tanpa senjata. Jadi bila keadaan tempat mereka berkubu itu dimusnahkan oleh Nabi, dibakar dan dipotong pokok-pokoknya, maka mereka terpaksa angkat tangan, terpaksa menyerah kalah, terpaksa menerima tawaran yang dibuat oleh Nabi SAW, iaitu keluar. Jika tidak, mereka akan mengalami kesaksaan yang lebih teruk daripada itu. Penulis sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, menyatakan peristiwa pengusiran Banu Nadir berlaku dalam bulan Rabi'ul Awal tahun keempat Hijrah, selepas peperangan Uhud. Ibn al-Qayyim menolak sesetengah pendapat peristiwa ini berlaku selepas 6 bulan dari peperangan Badar. Ibn al-Qayyim kata tidak. Ibn Arabi berpendapat, Ibn Arabi, dia banyak nama, ada Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi, Ibn Arabi, Ibn al-A'rabi, ini namanya. Tapi tiga ini bidang kepakaran masing-masing berbeza. Ibn Arabi mempunyai sebuah kitab tafsir dan seorang ahli falsafah. Ibn Arabi berpendapat sebenarnya peperangan ini berlaku selepas peperangan Uhud. Ibn Hazm mendahului Ibn al-Qayyim dengan pendapat ini. Tarikh peristiwa ini berlaku, ada yang menyatakan selepas peperangan Uhud, ada yang menyatakan selepas peperangan Badar, ada yang menyatakan berlaku selepas peperangan, berbagai-bagai. Tarikh adalah suatu perkara yang sangat sukar sebenarnya untuk ditentukan, sebab pada ketika itu berdasarkan ingatan semata-mata. Tetapi walaupun begitu, kalangan para ahlinya mencari sebab-sebab mengapa selepas Badar, mengapa selepas Uhud, mengapa. Jadi ada kesesuaiannya. Berdasarkan kepada kesesuaian inilah beberapa pandangan kita diambil. Bukan sahaja sejarah peperangan, sejarah pengusiran orang Yahudi, tapi selalunya sejarah yang disebut dengan tepat di dalam sejarah Islam ini belum dibersihkan daripada sumber-sumber yang tidak benar, sumber-sumber yang salah. Kita pernah sebut dah dahulu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia kahwin dengan Nabi umurnya 7 tahun, dan Khadijah umurnya 40 tahun ketika berkahwin dengan Nabi. Sebahagian daripada ahli sejarah menolak tarikh ini kerana tidak sesuai umur 7 tahun kahwin dengan Nabi, kabarnya Nabi bawa Madinah, tidak sesuai. Kerana waktu saat itu manusia tidak boleh berkahwin sepatutnya, dia budak lagi pada ketika itu. Sama juga dengan umur Khadijah, dia berkahwin dengan Nabi dalam usia 40 tahun. Usia ini terlalu tua. Nabi tidak kahwin dengan orang tua yang hampir putus haid 40 tahun. Sedangkan Nabi beroleh 6 orang anak daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau begitu bukan usia 40 ini, usia 25 tahun, sama dengan usia Nabi.
Tapi mengapa diletakkan terlalu tua oleh pakar-pakar sejarah pada ketika itu? Sebenarnya unsur politik pun ada jugalah. Unsur politik ini dia sejak dahulu lagi senjatanya memburuk-burukkan, merendah-rendahkan. Kedudukan Khadijah radhiyallahu taala anha yang sudah janda sangat dicemburui apabila Nabi mengambil keputusan untuk berkahwin dengannya. Jadi oleh sebab itu maka tersebarlah berita umurnya 40 tahun, dan sampai kepada hari ini juga orang menyebut-nyebutkan Nabi kahwin dengan seorang janda berusia 40 tahun. Sebenarnya di belakang itu ada rahsia lain, di belakang meletakkan tarikh itu. Padahal tarikh yang sebenarnya, umur yang sebenarnya tidak siapa yang tahu. Seorang bapa dia tak tahu anak dia lahir bila, umur berapa dia tak tahu. Dia tahu dia 1, dia 2, dia 3, tarikh lahir dia tak tahu. Mak dia sendiri pun tak tahu. Jadi kalau begitu macam mana orang lain boleh datang bagi umur dia 40 pada ketika itu? Ini orang luar ada menyebutkan begitu. Faktor-faktor peperangan, kita simpan nanti pula dulu. Faktor peperangan ini hari Isnin saya lagi, hari Sabtu saya hari Sabtu saya ada mesyuarat ke rumah. Sabtu ni cutilah, dalam bulan puasa kita tak cuti lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.